Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa nak jadi? Apa nak jadi ni? Bekas polis sekarang jadi penjenayah. Wow, ini apa berlaku ni? Seorang bekas anggota polis diberkas selepas dikesan. Beliau terbabit dengan kes samun berkumpulan yang menggunakan pisau. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patit berkata, suspek yang berusia 35 tahun itu disahkan ditahan oleh sepasukan polis dari cawangan siasatan khas D9. Ibu pejabat polis daerah IPD Melaka Tengah di sebuah rumah di Tangga Batu, Tanjung Kling di sini jam 12 tengah hari semalam. Menurutnya, suspek yang berusia 35 tahun itu dikatakan telah menyerang seorang penjual sayur berusia 25 tahun ketika mangsa sedang meletakkan kenderaan di hadapan rumah di Taman Bukit Cheng Sabtu lalu. Suspek yang menunggang motosikal bersama seorang lagi rakan telah mengacukan pisau di leher mangsa dan mengarahkannya untuk menyerahkan wang serta barangan yang berharga. Akibat kerana terlalu ketakutan, mangsa itu telah menyerahkan wang tunai sebanyak RM400 dan telefon bimbit. Sejurus menerima laporan dibuat mangsa pada jam 1 pagi pada hari kejadian, sepasukan pegawai dan anggota polis IPD Melaka Tengah segera menjejaki suspek. Menurutnya, suspek itu akhirnya berjaya dikesan dan ditahan di sebuah rumah di Jalan Tangga Batu oleh sepasukan pegawai polis dan anggota polis. Beliau berkata, turut dirampas juga adalah 2 beg yang mengandungi dokumen milik suspek, termasuklah kad kerja di Syarikat Kawalan Keselamatan, lesen memandu, sebutir peluru tertulis SME .38 SPL 04 serta 4 telefon bimbit pelbagai jenama. Kata kenyataan itu, hasil siasatan itu, suspek memiliki satu rekod jenayah mengikut Seksyen 86-1 Akta Polis dan masing-masing 2 kes mengikut Seksyen 12-2 dan 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 katanya. Beliau berkata, hasil siasatan awal, suspek mengaku peluru itu miliknya dan disimpan beliau selepas ditamatkan perkhidmatan polis di Raja Malaysia pada tahun 2016 yang lalu. Katanya polis juga sedang giat untuk mengesan seorang lagi rakan suspek yang masih bebas. Susulan daripada itu, suspek itu direman selama 7 hari bermula pada hari ini dan polis mendapat kebenaran Magistrate Sarda Shenha Muhammad Sulaiman. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak tahu kenapa, apa sebenarnya yang terjadi sehingga beliau yang seorang bekas polis tergamak menjadi ahli penjenayah pula sekarang. Saya fikir ini mungkin berlaku kerana cara hidupnya yang mungkin terlibat dengan apa-apa yang tak baik, ataupun beliau sedang tertekan dengan keadaan, tak ada duit dan sebagainya. Tapi salah tetap salah, jenayah tetap jenayah. Orang-orang yang bahaya macam begini patut segera untuk dipenjara, kerana kalau tak dipenjara boleh buat lagi susah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mujahid baru tampil semula setelah lama berdiam diri. Beliau berkata, TH jual aset, bertaubatlah dan akui terlanjur. Itu kata Mujahid.
Sehari selepas rayuan saman ke atasnya ditolak mahkamah, Naib Presiden Amanah Mujahid Yusuf mengingatkan pihak tertentu yang giat menyebarkan dakwaan kononnya Lembaga Tabung Haji TH menjual asetnya kepada orang bukan Islam. Mujahid yang pernah menjadi Menteri bagi Hal Ehwal Islam semasa PRU ke-14 pada 2018 lalu berkata, fitnah tersebut sudah tersebar dengan sangat meluas dan menyebabkan kebencian. Pihak terbabit katanya seperti tidak mengendahkan persoalan dosa dan pahala serta nasib yang menimpa pihak yang difitnah. Dia juga menegaskan persoalan yang dibangkitkan itu bukan membabitkan dirinya secara pribadi sahaja, sebaliknya melibatkan pihak yang lebih ramai dan meluas. Katanya dalam satu ciapan beliau di dalam Twitter, beliau berkata bukan soal saya saja, tetapi persoalan umat. Pohon maaflah kepada TH milik umat ini. Beristighfarlah kepada Allah dan taubatlah. Katanya dalam satu ciapan di Twitter pada hari ini. Saya pun tak pasti kenapa fitnah tak pernah lekang, tak pernah habis di Malaysia ini. Suka sangat buat fitnah. Sudah kalah, minta maaf buat fitnah lagi. Fitnah telah tersebar dan kebencian meluas, kata Mujahid dalam Twitternya itu. Soal dosa pahala, mangsa fitnah, TH yang difitnah, bukan soal saya tapi soal umat. Pohon maaflah kepada TH milik umat ini. Istighfarlah kepada Allah dan taubatlah. Akuilah para penyebar anda telanjur. Allah Maha Pengasih katanya. Lepas itu ada satu tangkap layar. Mahkamah buktikan ulama PAS memfitnah di dalam masjid. Itu tangkap layar dia lah yang disertakan di dalam Twitter itu. Ustadz Dusuki Abdurrani menuduh tabung haji menjual aset kepada bukan Islam ketika berceramah di dalam masjid. Akhirnya itu dibuktikan di mahkamah dengan Dr. Mujahid menang saman fitnah. Ulama PAS Dusuki Rani diperintah membayar kos sebanyak RM11,000. Jadi ternyata beliau telah memfitnah. Mahkamah membuktikan dia memfitnah. Jadi itu sebabnya Mujahid kata bertaubatlah dan kalau saya berhenti, jangan buat lagi. Mengiring kenyataan itu ialah rakaman audio Mujahid mengulas mengenai keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam semalam. Pada Februari 2020 yang lalu, bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Selangor, Ahmad Dusuki Abdurrani, mendakwa langkah yang diambil TH untuk memindahkan hak milik 4 hotel agensi itu sebagai suatu pengkhianatan besar dan jahat terhadap umat Islam di negara ini. Menganggap langkah berkenaan yang diambil kerajaan PH ketika itu sebagai menstrukturkan semula TH sebagai tidak logik. Ahmad Dusuki juga mendakwa ia akan dikenang orang ramai sehingga ke liang lahat. Katanya, ni tengok bagaimana jahatnya yang dilakukan ini. Yang tanggung ini kamu kena tanggung sampai di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala jangan main-main harta orang Islam kan katanya. Yang ni kalau orang sebut sampai masuk dalam kubur orang sebut. Orang sebut sampai masuk dalam kubur katanya dalam satu rakaman ceramah yang disiarkan di saluran YouTube-nya. Kira-kira 5 bulan kemudian apabila PAS dan PN menjadi kerajaan selepas langkah Sheraton, Ahmad Dusuki menyatakan kesyukurannya terhadap prestasi TH yang mencatat lebihan aset 1.9 bilion. Untuk rekod, Menteri Agama dan timbalannya ketika itu disandang oleh pemimpin PAS. Katanya, Alhamdulillah di atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga TH lebih berdaya saing untuk masa akan datang selain dapat digunakan kerajaan untuk meningkatkan ekonomi ketika negara kita dihimpit wabak COVID-19 katanya. Ahmad Dusuki pada 2022 mengemukakan saman ke atas Mujahid selepas dia menganggap siapan pemimpin amanah itu bersifat memfitnahnya. Bagaimanapun hakim di Mahkamah Seksyen Shah Alam menolak saman Ahmad Dusuki.
Bekas calon PAS dalam PRU14 itu juga diarahkan untuk membayar Rp11.000 sebagai kos kepada Mujahid. Ahmad Dusuki kemudian membuat rayuan berhubung penolakan tersebut di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Sekali lagi permohonan tersebut ditolak oleh mahkamah semalam. Ahmad Dusuki kemudian diarah membayar kos guaman Mujahid sebanyak Rp7.000. Kata Mujahid, dengan terbuktinya dakwaan dibuat ke atas TH sebelum ini adalah fitnah, wajarlah mana-mana pihak yang membuat tuduhan serta menyebarkannya bertaubatlah. Kata Mujahid, istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah. Akuilah para penyebar bahwa anda terlanjur kerana Allah Maha Pengasih, katanya. Tambah bekas ahli Parlimen Parit Buntar itu lagi, keputusan Mahkamah Tinggi semalam juga berjaya mengembalikan maruah TH yang berdepan dengan pelbagai tuduhan sebelum ini. Hentikan fitnah politik ini yang terbukti ia suatu pembohongan besar dalam sejarah TH, katanya. Kemenangan ini mengembalikan maruah TH dan umat Islam, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.